Mereka adalah individu-individu yang diangkat menjadi wira, tidak punya belanja besar tetapi hanya berbekalkan iltizam dan jiwa serta semangat untuk membantu. Justru, bagaimanakah malapetaka banjir ini bukan hanya membawa kepada bencana alam tetapi adalah bencana kepada kepercayaan terhadap sistem. Itu kami bincangkan dalam Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Bersama saya dalam Dialog Tiga Penjuru, edisi terakhir untuk tahun 2021 ini, saya bersama dengan Datuk Seri Akbar Sata, merupakan Presiden dari Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Kita juga ditemani oleh Saudara Muhammad Faizal Abdul Aziz, merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dan Saudara Idin Khoo, pengasas pusaka yang juga merupakan penulis dan juga wartawan bersama dengan kita dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Kita berbincang dan juga bercerita mengenai tragedi, malapetaka dan juga defisit kepercayaan. Saya mungkin ajukan soalan pertama kepada Saudara Idin Khoo terlebih dahulu. Mengimbau dan juga melihat dan memerhati apa yang berlaku sejak banjir melanda, boleh dikatakan seluruh negara, di Lembah Kelang, di Pahang terutamanya, apa yang sudah berlaku dan juga mengenal pasti adakah ianya berlaku perubahan dalam nilai masyarakat dan juga bagaimana kita bertindak dan juga menguruskan, bagaimana kita meletakkan dan juga melihat peristiwa-peristiwa dan rentetan ini dalam perkara yang sewajarnya. Mungkin Saudara Idin boleh mulakan dahulu. Ya, terima kasih Zul dan terima kasih atas undangan. Saya rasa kita harus mengambil pendekatan yang agak terperinci dan mendalam lah tentang masalah ini ya. Saya rasa dari segi pemerintahan, pentadbiran, sudah hilang kewibawaan moral lah. Moral authority has been lost with this. Dan saya tidak hanya menuding jari kepada pihak kerajaan dan sebagainya, tetapi kerangka pemerintahan kita ya, termasuk pihak pembangkang, parlimen dan sehingga ke tahap majlis perbandaran. Sebenarnya dalam kejadian di Taman Seri Muda hingga ke Hulu Langat, ke Mentakap dan sebagainya, salah satu daripada pelakon yang tidak dialamatkan tanggungjawabnya ialah majlis-majlis pembandaran ya, local authorities dan local council. Dan dari segi kemasyarakatan saya sangat yakinlah, sebab saya telah menyatakan beberapa kali dalam tulisan juga di ruang Asra Awani ini bahawa kematangan kemasyarakatan itu ada pada masyarakat dan khalayak ramai ya. Dan saya rasa begitu sekarang ini kita boleh berharap kepada konsep kita jaga kita lebih daripada konsep pentadbiran dan kerajaan yang telah dilantik atau diundi. Jadi sekarang ni yang kita harus periksa dengan lebih mendalam. Kita harus menuntut pihak-pihak untuk bertanggungjawab lah ya, dan kita harus menyoali isu amanah ini yang diserahkan kepada pihak pentadbir. Ia merupakan satu masalah yang sangat mendalam dan bukan saja ditandakan oleh banjir ini, ia merupakan satu masalah yang telah pun melimpah selama 40 tahun ya. So saya rasa kita harus memeriksalah bagaimana kerangka pemerintahan kita dapat diperbaiki. Untuk masa ini saya rasa satu Suruhanjaya harus diwujudkanlah untuk memeriksa setiap ufuk pentadbiran di negara kita dari tahap majlis perbandaran hingga ke atas. Dan saya lagi satu poin yang saya nak bangkitkan di sini. Saya agak terkejut apabila tidak ada sidang tergempar ya di sesi parlimen. Malahan speaker di parlimen mengusulkan benda-benda peraturan yang terpencil.
Saya rasa kewibawaan di parlimen pun harus dipersoali lah. Ini masalah yang telah melibatkan beratus ribuan orang, dan ini merupakan terjebak dengan birokrasi, dan birokrasi terpencil ini sesuatu yang sangat-sangat membawa kesedihan dan keluhan lah di kalangan rakyat. Saudara Idin, kita mungkin sering terperangkap kepada naratif yang sering dimainkan. Ada juga beberapa perkara ataupun mungkin apa yang berlaku dalam seminggu dua ini ialah terpisahnya kepada apa yang berlaku di peringkat atasan dan juga realiti sebenar yang berlaku di lapangan. Baik daripada segi menyelamatkan mangsa ketika air sedang naik sehinggalah kepada kerja-kerja dan juga usaha pemulihan selepas pasca banjir. Justru Saudara Idin seorang penulis, seorang pengamat budaya dan juga melihat kepada aspek komunikasi juga. Adakah kita lemas dalam naratif ini dan juga terpisah? Adakah kita mengakui itu perkara yang berlaku? Dan kalau kita nak reset, nak bergerak ke hadapan, di mana kita mencari core masalah yang sebenar? Kerana seringkali ayat seperti tidak patut menuding jari antara satu sama lain, itu naratif selamat yang sering digunakan. Pada pandangan Saudara Idin, untuk sekolah negara bangsa, bagaimana sebenarnya kita perlu meletakkan naratif yang betul dengan mengambil kira malapetaka yang berlaku ini? Ya, sebenarnya satu revolusi senyap sedang berlaku ya sejak 10 hari ini, apabila rakyat mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Sekarang ini pun ada seorang pemimpin pembangkang yang telah menimbulkan isu MOU, kita tak akan sokong MOU. Sudahlah dengan itu semua. Ya, ini sebenarnya pihak-pihak yang saya katalah kerangka pemerintahan kita ya, kerangka the entire structure of our governance, which includes pihak pembangkang, sekarang ini agak terjebaklah dengan naratifnya sendiri. Saya agak bersimpati sebenarnya kadang-kadang apabila kita melihat pihak menteri dan sebagainya membuat kerja gila seperti cuba cuci tempat dan sebagainya untuk apa ni, dia camera moment ya, tangkapan gambar itu. Sebenarnya dia tidak tahu cara yang lain. Itulah masalahnya. Dia terjebak dalam dan terperangkap dalam tabiat dan budaya politik yang sudah lama berleluasa. Ia tidak tahu cara yang lain. Jadi saya rasa kita pendemokrasianlah itu harus berlaku. Salah satu saya harap yang akan timbul hasil daripada kejadian ini adalah tuntutan untuk mengadakan pilihan raya, pilihan di Majlis Perbandaran akan dituntutlah dengan lebih lantang ya. Itu merupakan salah satu daripada janji bulan dan bintang pihak Pakatan Harapan untuk mengadakan local council elections, dan saya agak pelik dah 64 tahun merdeka kita masih ada Datuk Bandar yang dilantik ya, terutamanya di Kuala Lumpur. Mungkin kita boleh bermula di Kuala Lumpur, dan saya tidak pun kesan Datuk Bandar kita di mana-mana, saya tak nampak muka dia pun ya. Jadi saya haraplah ini merupakan satu langkah pertama. Listen Zul ya, kita berada di keadaan Taman Seri Muda misalnya ya. Kita ada empangan dan pintu empangan itu tidak dibuka, hasil daripada pam-pam yang telah hilang. Ini adalah perkara yang tak masuk akal. Jadi ini melibatkan isu-isu yang sangat besar, penguasaan dan juga rasuah di tahap yang paling rendah, dan kita tidak boleh mengelakkanlah mengalamatkan isu dengan segera. Saudara Faizal, mungkin saya tanyakan sebagai orang muda, golongan belia, mereka lah antara yang paling pantas dan juga kehadapan berada di lapangan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku pada hari ini. Tiada kerangka, tiada berpersatuan. Mereka mungkin gelar mereka NGO, tetapi mereka bukanlah dalam satu persatuan yang lengkap. Tapi apabila mereka, contohnya dalam kategori beberapa peristiwa tertentu, apabila mereka nak membantu menjadi sukarelawan, mereka diminta untuk bekerja dalam kerangka pentadbiran yang lama, kena mendaftar dan sebagainya. Itu satu contoh. Tapi Saudara Faizal, kalau melihat kepada apa yang berlaku sejak 18 Disember lalu sehingga ke tarikh hujung tahun ini, apa yang kita perlu amati? Apa yang kita perlu pelajari? Apa iktibar yang perlu kita ambil? Baik, terima kasih ya. Saya fikir inilah masalah utama apabila kita melihat sesuatu itu dari kerangka lama. Dalam arti kata lain, kita sebenarnya gagal untuk melakukan inovasi khusus dari segi aspek untuk membantu rakyat. Saya ambil contoh apabila yang tadi disebut bila mana anak muda
belia tanpa kerangka yang seperti tahun 80-an dulu ataupun 70-an. Kita bergerak seiring. Ini sebenarnya menunjukkan apa yang rakyat mahukan. Rakyat mahukan solution. Kita mahukan solusi dan rakyat sendiri yang turun padang untuk memberi solusi kepada rakyat yang lain. Satu, saya lebih suka sebenarnya dengan hashtag rakyat jaga rakyat daripada kita jaga kita. So, maksudnya inilah gambaran yang berlaku semenjak banjir besar yang melanda negara. Malah menjadi bualan dalam kalangan orang kampung bahawa apa yang berlaku hari ini ialah menunjukkan bahawa rakyat semakin empower, rakyat semakin diberdayakan, rakyat jaga rakyat. Saya nak bercontoh apa yang kesan langsung daripada apa ialah berbalik kepada duduk kita pada hari ini yang disebut sebagai trust deficit. Ini sedikit sebenarnya kegagalan mungkin pihak pentadbiran untuk melakukan inovasi dari segi gerak kerja, turun padang, koordinasi dan sebagainya, sedikit sebanyak menyebabkan berlakunya transisi kepercayaan daripada kepercayaan kepada kerajaan kepada kepercayaan kepada NGO ataupun mungkin kita sebut sebagai individu rakyat yang membantu. Dan kepercayaan ini penting Satu, kalau saya nak quote apa yang disebut oleh Confucius dalam satu buku Story of Civilization, dia sebut dalam kerajaan ini dia ada 3 perkara penting, iaitu military equipment, yang kedua sufficient of food, dan yang ketiga trust. Cuma bila ditanya oleh anak murid Confucius tentang Zheng, dia kata mana yang boleh dikompromi. First, military equipment. Cuma antara sufficient of food dan juga trust kepada kerajaan, dia kata part of the food kita boleh let go. So apa sebab trust kepada kerajaan inilah yang menyebabkan kestabilan ataupun ketidakstabilan itu akan berlaku dalam konteks kerajaan. Dan hari ini kalau saya nak kongsi juga mungkin kalau anda sebut tentang kerajaan, pemerintahan, hari ini kita gagal untuk berinovasi. Kita gagal memahami apa yang anak muda mahukan. Kita sebenarnya kita berada dalam sistem seperti kereta usang yang tidak yang ketinggalan dari sudut teknologi, teknologi selamat, laju dan sebagainya. Dan hari ini kita cuba push kereta tersebut. Bila ada COVID, bila ada banjir, kita cuba push kereta lama tersebut dengan ekosistem yang baru. Akhirnya menyebabkan kereta tersebut rosak, tersadai. Dan apa yang saya nak sebut hari ini bila sebut tentang sistem lama, tak lain tak bukan government knows best. Kerajaan memikirkan mereka tahu segala-galanya, dan juga disebut oleh saudara Aiden Khoo, menteri turun dengan berpuluh kameraman. Ini semua naratif lama, ini semua sistem lama yang rakyat dah muak lah dengan cara ini. Kita mesti bersama apa koordinasi antara NGO, antara rakyat sendiri dan juga koordinasi bersama dengan pihak pentadbiran untuk kita membantu masyarakat. Saudara Faizal, mungkin kita buka sedikit dan juga saya teruskan apa yang saudara Idin katakan tadi. Ini kalau kita bercerita mengenai perumpamaan yang saudara Faizal katakan kereta lama yang perlukan teknologi baru dan juga permasalahan baru itu, mungkin rakyat akan mengatakan bahawa oh ini ahli politik. Tetapi dalam aspek yang sama, ianya bukan sekadar ahli politik semata-mata. Keseluruhan pemerintahan dan juga kerajaan itu. Mungkin Faizal dapat mencambahkan lagi idea bagaimana kita melihat solusi itu tidak sahaja menukar pilihan politik semata-mata, tapi ianya perlu pembudayaan yang secara keseluruhan. Baik, suatu kita percaya kepada consultation. Sebenarnya akhir sekali bila kita sebut tentang demokrasi ataupun pentadbiran, kita tidak lagi melihat kepada politik yang bersifat representatif semata-mata. Hari ini kita berada dalam konteks politik representatif dan sebenarnya kita melihat politik perwakilan pilihan raya ini tidak dapat memberikan solusi yang terbaik. Sebab akhirnya bila sebut tentang representatif pilihan raya, masing-masing sibuk menunjukkan mereka buat kerja dan sebagainya, tapi solusinya kita tak pasti ke mana. Jadi sebab tu bila mana sebut tentang inovasi dari segi sistem, saya fikir perlu untuk dilibatkan rakyat dalam konteks consultation. Dan hari ini kalau nak pergi lebih jauh, kita ada yang disebut sebagai deliberative demokrasi ataupun demokrasi secara konsultatif ataupun secara musyawarah. Dan kalau saya nak ambil contoh kalau di Ireland dia ada Ireland Citizen Assembly ataupun mungkin kalau di Belgium dia ada Austin Belgium. Maksudnya selain daripada parlimen, selain daripada kerajaan sendiri membuat dasar, dia ada satu assembly ataupun perhimpunan lain yang dihadiri oleh rakyat untuk memberi semak dan imbang kepada politik representatif. Dan itu juga faktor mengapa kami
ABIM, kami menyokong apa yang cuba dibawa oleh Tan Sri Muhammad Nazir Razak bila disebut tentang Better Malaysia Assembly. Sebab bagi kita rakyat mungkin sudah muak dengan politik representatif. Sebab politik representatif ni menyebabkan berlakunya pergaduhan, maksudnya berlakunya berlumba-lumba ahli politik nak tunjuk mereka buat ini, tetapi kita nak pastikan adanya keseimbangan supaya akhir sekali solusi yang terbaik untuk rakyat itu dapat dijelmakan kepada masyarakat dalam negara kita. Datuk Seri Akbar Sata, di mana kita mahu ambil iktibar dengan perkara ataupun situasi yang berlaku pada ketika ini? Yang mustahak ialah kerajaan hendaklah mendengar apa yang disuarakan oleh rakyat, terutama sekali NGO. Sebab kita jangan pandang rendah kepada NGO. NGO ini merupakan mereka yang ada kepakaran. Mereka juga ada juga NGO yang mana dia punya ibu pejabatnya berada di luar negara, tetapi dia punya kontak begitu bagus sekali dan juga mereka boleh memberi perkongsian dari segi untuk membantu jika sekiranya ada apa-apa masalah, sama ada dari segi politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi masalah kita di negara ini ialah ahli politik ini dia syok sendiri, iaitu bagi mereka apa juga cadangan mereka itu adalah terbaik. Dan itulah yang merupakan penyebab daripada 5-60 tahun sampai sekarang kita duduk macam yang nyata tadi seperti kereta buruk. Dan penyebab inilah patut kita sebagai ahli politik bertukar pandangan dan juga memberi peluang kepada orang muda ini, sebab saya kira saya tak dapat nak lawan orang muda ni kerana dengan teknologi yang ada, kepakaran yang mereka ada. Dan kalau kita lihat negara di Rusia, pecahan pada negara-negara tertentu, kita dapati bahawa mereka ni bukan saja pemimpin mereka ini bukan saja terdiri pada orang-orang muda, tetapi daripada pakar-pakar yang tertentu yang mana mereka boleh memulihkan negara, termasuk Uzbekistan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang patut ada kepada ketua negara, yang mana kita naklah beranggapan dan juga mengaku bahawa kita tak mampu untuk meneraju sebuah negara yang di mana anggotanya adalah rakyatnya adalah orang-orang yang bijak. Dan rakyat ini pula mempunyai kepakaran, tetapi kita tak mengguna kepakaran yang ada pada rakyat, sehingga kita dapati bahawa rakyat-rakyat yang bijak ni telah keluar negara. Kita telah rugi dalam pelbagai-bagai bidang, dari segi teknologinya, dari segi sukannya sebagainya, sebab kita tak beri perhatian kepada suara-suara yang telah dinyatakan oleh budak-budak muda ini yang begitu relevan kepada sekarang dan bukan lagi relevan kepada kebanyakan daripada pemimpin yang ada. Kerana kita kena ingat apa yang saya belajar dulu, saya buat master katalah 40-50 tahun dulu, tak semestinya ia relevan sekarang jika sekiranya saya tidak memperbaiki diri saya sendiri. Dan untuk memperbaiki perkara sedemikian adalah begitu sukar sekali, sebab dari segi teknologi dia bertukar bukan daripada hari ke hari, daripada minit ke minit. Jadi inilah perkara yang patut kita beri peluang pada orang muda, tetapi hendaklah kita ingat bahawa orang muda saja pun kita kena berhati-hati, tak boleh bagi peluang 100% kepada mereka untuk menerajui negara ini, tetapi mereka hendaklah digembeling bersama-sama orang-orang yang berpengalaman tetapi berintegriti tinggi. Tetapi setakat ini saya nak cari seorang negarawan pun saya rasa agak sukar, kerana setiap kali apabila kita ada pemimpin, sama ada pihak pembangkang ataupun pemerintah berjanji dengan pelbagai macam, tetapi apabila kita beri kuasa mereka akan bertukar. Jadi inilah merupakan satu perkara yang tidak ada lagi satu scientific study yang kita dapati yang merupakan root cause yang menyebabkan kita menghadapi krisis integriti. Bukan saja di kalangan pemimpin, bahkan kepada masyarakat. Apakah pemimpin-pemimpin yang tidak berintegriti ini telah diikuti oleh masyarakat? Kerana kalau ikut banyak teori, itu merupakan satu kepercayaan pakar-pakar. Jadi sudah tentu daripada sekarang ini kita memang perlukan seorang Perdana Menteri yang betul-betul, yang pertama sekali, the root cause di negara ini adalah rasuah. Rasuahlah adalah merupakan ibu kepada segala-galanya.
jika sekiranya kita ada seorang Perdana Menteri yang betul-betul pada hari pertama mereka apabila memegang tampuk kepimpinan itu, yang utama sekali adalah untuk menghapuskan rasuah. Jika sekiranya kita menghapuskan rasuah di kalangan kita sendiri, di kalangan ahli politik, di kalangan pegawai kerajaan yang berpangkat tinggi, sudah tentu negara kita akan rasa aman. Marilah apa saja internal control policy ataupun ideologi ataupun pembaruan daripada negara luar, jika sekiranya masyarakat, pemimpin terutama sekali handler tidak mempunyai integriti, saya rasa pimai-pimai tentulah. Ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat dan patut kita sedar bahawa pimpinan kita mempunyai kelemahan. Yang pertama sudah tentu kita tak nampak pemimpin yang betul-betul wibawa, yang mana wibawa bermakna, katalah contoh kita ada pemimpin zaman dahulu. Jika sekiranya dia mengarahkan bahawa pegawai kerajaan yang tinggi ataupun pegawai kanan ataupun menteri patut jangan berada luar negara, patut balik, tak payah diarah, dengar saja mereka akan mematuhi. Itu merupakan satu pemimpin yang wibawa yang kita nak, yang mana arahan diberi tetapi akan diikuti, sudah tentu. Yang pertama sekali yang patut yang ada pada pemimpin seperti nyatakan selalu ialah dari segi integriti. Seorang yang buat perkara yang betul, elakkan perkara tak betul. Yang kedua, merit, tahu bekerja. Maknanya berdampingan orang muda dan juga ambil idea orang muda supaya kita dapat mengatasi masalah-masalah, kerana majoriti daripada masyarakat adalah orang muda dan juga mereka cepat dari segi kerja dan juga segalanya. Yang ketiga sudah tentu berani kerana benar seperti yang tadi, maknanya sebagai pemimpin kita kena berani. Jika sekiranya menteri-menteri kita nampak tak boleh buat kerja, kita ketepikan saja. Kita ganti dengan orang lain, tetapi jangan disebabkan oleh populariti kita, sebab kita nak dilantik untuk jadi Perdana Menteri selepas ini, kita sanggup mengekalkan mereka, tetapi yang merana adalah rakyat. Jadi kita sudah tentu kena ingat di sini bahawa walaupun kita tak popular dari segi di kalangan ahli politik, tetapi kita akan disanjung oleh masyarakat dan juga kita akan dibalas dengan perkara-perkara yang baik, sebab sudah tentu jika sekiranya sebagai pemimpin, jika sekiranya kita masih lagi tidak mempunyai integriti, mengamalkan rasuah dan juga menggalakkan rasuah, sudah tentu kita adalah pemimpin ataupun orang pertama sekali yang akan berhadapan dengan Allah SWT sebab kita pemimpin. Ini adalah satu perkara yang mustahak, kerana jika sekiranya krisis integriti yang kini berleluasa di negara ini tak dapat mengatasi, sudah tentu apa saja peraturan ataupun polisi yang kita ambil daripada negara-negara mana pun, begitulah kita akan berada di tahap ini. Kami berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog Tiga Penjuru, saudara Idinku, Datuk Seri Akbar Sata dan juga Presiden Abim bersama dengan kami. Pada malam ini kita bercerita mengenai banjir dan juga defisit kepercayaan. Saudara Idin, bagaimana kita melihat pertentangan dan juga perebutan kuasa itu begitu mencengkam sepanjang tahun 2021 ini juga. Tapi dalam masa sama juga saya tertarik apabila satu tweet ataupun luahan perasaan daripada rakyat sendiri di media sosial mengatakan bahawa apa gunanya ada kuasa kalau rakyat yang memimpin ketika banjir kali ini. Justru ini ada dua perkara yang kontradik. Kita bercerita mengenai kuasa, tapi apabila kuasa itu diperlukan, rakyat tercari-cari. Dan bagaimana Idin melihat bahawa pentingnya, kalau kita Datuk Akbar Sata cerita mengenai integriti dan juga rasuah, itu tidak seksi. Tapi dengan mengambil kira banjir dan juga kesukaran dan juga kepahian rakyat ketika banjir ini, bagaimana sebenarnya akhirnya ini saling berhubung kait pada pandangan Idin? Bagaimana pemerhatiannya? Ya, saya kalau kita rujuk ya kepada falsafah politik, seakan kita telah wujud dalam 10 hari ini satu masyarakat yang berunsur kegiatan anarkis ya. Di mana kita tidak kaitkan atau oleh kuasa pusat ya. Tetapi kuasa itu bukan yang kita berevolusi dan memberontak di jalan raya, tetapi pendekatan kita ialah kita curiga kepada kuasa dan kita bergantung pada diri kita, diri kita sendiri ya. Saya tidak
hanya puji pihak NGO yang memanglah sangat dahsyat dengan begitu cepat dan begitu organised ya. Tetapi pada orang ramai, saya begitu tertariklah kepada keupayaan masyarakat kita sendiri, biarpun jiran atau saudara dan sebagainya, untuk berkumpul, untuk organize dan untuk menyelamatkan keadaan ya semana bolehlah. Ya, tetapi saya rasa juranglah di antara kebolehan masyarakat dengan kedangkalan pihak dan sistem pemerintahan kita sangat nyata, dan kita harus mengambil contoh daripada apa yang telah berlaku sejak 10 hari ini, untuk benar-benarlah kita interrogate ya apakah kedudukan dan perhubungan kita dengan kuasa pusat. Satu devolusi harus berlaku lah. Banyak pihak yang sebenarnya bertanggungjawab. Apakah peranan pihak-pihak pembangun developers dan sebagainya yang seakan bermaharajalela boleh buat apa-apa pun di sini ya. Dan sekarang bukan saja masalah banjir, masalah landslide dan sebagainya. Kebanyakan kita tahu bahawa ada pangsa puri yang dibina dengan bahan dan sumber yang tak memuaskan dan selalu cari jalan untuk merendahkan kos, membina di sana sini, dan sebenarnya untuk satu negara Malaysia di tahap kemajuan kita ni, kita harus mempunyai pandangan dan pemikiran yang baru, seperti urban regeneration, bagaimana kita nak gunakan bangunan-bangunan yang lama dan ini telah berleluasa di negara tahap kita ya, di Korea, di Hong Kong dan sebagainya. Ini harus menjadi contohlah. Satu yang saya ingin juga mengalamatkan ialah selain saya sangat setuju dengan Dato' Akbar dan juga saudara Faizal, tetapi kita harus menangani dan mengalamatkan budaya lesu dan malas ya, the culture of mediocrity yang telah pun diangkat sebagai amalan di kalangan kita, bukan saja di tahap pentadbiran dan pemerintahan, tetapi juga di parti-parti politik yang dipenuhi dengan Pak Angguk dan Pak Turut ya. Tak kira apa parti pun begitu. Jadi saya rasa ini harus we need to have a real introspection, pandangan yang sangat mendalam tentang caturan pentadbiran dan pemerintahan kita. Saluran soalan yang besar sekarang ini ialah keupayaan dan kematangan masyarakat itu, bagaimana ia boleh disalurkan dan mengesan terhadap sistem kita. Ya, sebab mari pilihan raya kita dipenuhi dengan watak-watak yang sama, yang penuh dengan budaya bodoh, sombong dan tak sedar diri, dan bagaimana kita dapat menyalurkan keupayaan rakyat jelata dan supaya ia dapat memberi kesan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kita. Saudara Idin, itu persoalan, tapi dalam masa sama kalau rakyat biasa saya tanya, apa yang kita boleh buat? Kita mungkin pergi pilihan raya, tapi sistem itu tidak mengubah apa-apa. Apa yang kita boleh lakukan? Akhirnya jurang itu semakin ada dan terus ada. Ya, kita harus menuntutlah dari pihak yang dari tahap yang paling rendah ya. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus menuntut supaya diadakan pilihan untuk local council. Kita jangan lari dari sejarah. Kita tahu sebelum kita diberi kemerdekaan, pilihan raya yang pertama diadakan ialah di tahap Majlis Perbandaran. Sebab kalau kita dapat mentadbirkan ruang kita sendiri, sudah pasti kita dapat melahirkan mereka yang sanggup atau berkebolehan di peringkat negara dan negeri. Jadi demokrasi dari tahap yang paling rendah harus diperkukuhkan dan kita harus menuntut wakil-wakil rakyat kita supaya mereka membawa usul ini dan disempurnakanlah. Datuk Bandar, di mana Datuk Bandar Kuala Lumpur ni? Saya nak tahu. Sembunyi di mana ni? Dia bercuti. Tempoh hari dalam sidang media ada, kalau dapat saya lihat hari itu. Tapi saudara Faizal, kalau kita anak muda banyak idealism, banyak juga cara dan juga energi yang berbeza. Tapi kalau soalan mudahnya juga saya tanyakan,
apa pilihan yang kita ada sebagai rakyat untuk mengubah segala-galanya ini? Kalau perwakilan politik itu gagal untuk lakukan, di peringkat mana lagi kita boleh mendesak? Dan akhirnya kalau anak muda ni dia cepat fed up. So, dia mungkin membiarkan sahaja. Dan adakah itu bagus untuk masa depan kita? Ya, baik. Sebenarnya soalan ni ada kaitan juga dengan siapan Twitter yang moderator sebut tadi ya. Kalau situasi banjir, rakyat jaga rakyat, apa perlunya pilihan raya? Dan saya fikir ini masalah yang berlaku. Defisit trust, kepercayaan itu bukan hanya kepada kerajaan, tapi kita risau trust defisit ini kepada sistem politik. Dan kalau berlaku kepada sistem politik, bermaksud pilihan raya umum akan datang, anak muda tidak lagi turun mengundi dan sebagainya. Sebab bagi mereka, apa yang berlaku ini tidak ada solusi. Ya. Saya fikir ini isu yang berlapis. Dia bukan hanya isu ketidakcakapan kerajaan mengurus bencana dan sebagainya, tapi dia juga terkait juga dengan isu lombat parti. Sebab akhirnya anak muda akan fikir apa guna pilihan raya, akhirnya yang dipilih itu lombat parti dan sebagainya. Dan sebab tu bila mana yang disebut tentang pilihan yang ada, sebab tu bagi ABIM, bagi kita perlunya disediakan ruang consultation. Dan sebenarnya dalam konteks hari ini, bila sebut tentang politik, kita tidak lagi berkiblatkan kepada politik kompetitif ataupun politik yang bersaing berebut undi, sebab rakyat fed up ataupun rakyat jelak dengan politik yang berebut populariti. Akhirnya semuanya berasaskan kepada populis. Semua nak jadi popular, tunjuk buat kerja dan sebagainya. Tapi kita mahukan lebih kepada deliberative demokrasi, iaitu politik yang berasaskan musyawarah, politik berasaskan consultation. Dan sebab itulah seperti mana yang disebut tadi, kita ada suarakan supaya diadakan satu assembly. Tidak ini satu proses. Saya tidak menyebut bahawa ia satu perfect solution ya. Sebab akhirnya demokrasi ini ia adalah eksperimen. Tapi setidaknya kita cuba mulakan dengan satu assembly, contohnya satu kerangka himpunan yang menghimpunkan pakar-pakar rakyat yang diberikan legitimasi untuk disuarakan, untuk diseimbangkan dengan badan legislatif yang bersifat representatif, supaya setidak-tidaknya suara rakyat ini yang mahukan kesegeraan dalam konteks solusi dan sebagainya didengari. Kalau tidak, seperti mana yang saya sebut, kalau kita selama-lamanya berasaskan kepada politik yang berasaskan persaingan, yang akhirnya menyebabkan pergaduhan, perpecahan, politik yang berasaskan kepada pilihan raya semata-mata, akhirnya apa yang berlaku hari ini kita dah melihat lebih 50 tahun ataupun lebih 60 tahun negara kita merdeka berasaskan kepada sistem sedia ada representatif. Akhirnya solusi itu masih lagi gagal dapat dilihat. Solusi yang terbaik kepada rakyat yang seharusnya diberikan oleh pemimpin. Zul. Silakan Datuk Seri. Zul, saya rasa Zul yang mustahak kan. Yalah, selalunya kita di Malaysia ni yang masalah utama ialah kita suka mesyuarat. Tapi yang paling mustahak ialah bukan mesyuarat. Tindakan. Tetapi apabila keputusan mesyuarat dibuat itu didengari oleh pemerintah. Kan? Kadang-kadang kita ni wasting a lot of time walaupun kita gunakan dengan apa saja jawatan kuasa kita tubuh, tetapi tak dipraktik oleh ahli politik kerana tak memberi kepentingan kepada diri sendiri dan juga parti politik. Ini adalah satu masalah yang besar kerana orang politik di Malaysia ini, mereka masuk politik bukan nak tolong rakyat tetapi nak kaya. Sebab mereka lupa bahawa masuk politik ni bukan satu karier. Masuk politik ni adalah untuk memberi perkhidmatan. Betul tak? Bagi rakyat pula, satu yang silap oleh rakyat, pandangan rakyat terhadap ahli politik pula ialah mereka menganggap ahli politik ni adalah sebagai seorang pegawai kebajikan. Setiap kali nak keluar daripada rumah, kita akan pergi rumah YB, minta duit untuk tambang bas, tambang kapal terbang dan sebagainya. Itu merupakan satu masalah yang besar yang dihadapi oleh masyarakat kita. Itu. Dan yang kedua, yang patut kita ingat di sini, sekarang ni kita tengok dapati bahawa masyarakat kita tengah marah ke kerajaan. Tetapi percayalah saya, kita bagi RM150, bagi RM300, mereka akan okey balik. Ini percayalah saya kan. Dengan duit saja, ini masalah masyarakat kita ialah kerana dengan duit, mereka akan lupa dengan masalah-masalah yang ataupun apa-apa saja yang mereka tentang sebelum ini. Duit adalah segala-galanya di negara kita ini. Itu sebabnya saya masih lagi menekankan di sini bahawa kita perlukan seorang pemimpin yang benar-benar nak menjaga rakyat, menjaga negara, menjaga harta negara. Kita tak ada yang tu. Itu kebanyakan daripada mereka ni, majoriti adalah mereka masuk politik adalah untuk jadi kaya.
namakan satu ahli politik yang yang tak kaya. Semua daripada kita adalah daripada kampung, tapi kaya raya, kan? Tengok kita declare aset kepada SPRM, kadang-kadang declare tak logik. Declare 20 million. Rumah di bangsa pun harga satu rumah pun 20 million. Itu pun satu cerita. Yang kedua, kadang-kadang duit-duit tu ditanya juga oleh masyarakat dari mana mereka dapat. Sedangkan mereka ini hanya menjadi ahli politik 10 ataupun 15 tahun. Satu lagi masalah di Malaysia ni adalah hangat tak ayam. Hari ni bercakaplah banjir. Jadi kita akan tubuh jawatankuasa. Subuh sibuk hangat. Lepas tu habis. Esok kebakaran. Tubuh balik jawatankuasa. This is our problem. Betul tak? Kita tak ada sistem. Kita tak ada SOP, tak ada sistem, tapi ini adalah kegemaran ahli politik untuk meraih undi, mendapat sokongan, pergi bawa pipe bomba sembur sana sini ataupun menyapu sana. Itu merupakan satu perkara yang ditunjuk ahli politik, sedangkan perkara sedemikian tak boleh dibuat-buat. Untuk membantu banjir ke apa, itu adalah semula jadi daripada kita. Itu di antara itulah. Satu lagi perkara yang saya sedih ialah kita dapati bahawa rumah-rumah orang kampung yang ada itulah, mereka bekerja lebih kurang 6-70 tahun, ada rumah sebiji, sekarang hancur rumah. Apakah kerajaan akan memikir untuk memberi sebuah rumah kepada mereka? Satu. Jika sekiranya nak bagi, katalah kita allocate 25,000. Satu masalah Zul, kita akan pilih kroni kontraktor kita. Lepas tu kontraktor kita ni buat rumah, kita bagi 25,000, dia buat rumah 6,000. Untuh balik. Ini adalah masalah integriti yang saya nyatakan. Inilah masalah besar. Kita tak tahu apakah sebabnya. Adakah dia disebabkan macam kita cerita Zul, cara kita dibesarkan, kita sekolah, sistem, dan kita tak tahu. Ini masalah yang terjadi. Dan satu lagi sudah tentu ego ahli-ahli politik kan, di federal dengan state. Kadang-kadang kita tengok bukan parti dia tak nak pergi tolong. Dia tak peduli. Ataupun ada juga yang menyatakan bahawa biar fail. Negeri itu biar fail supaya esok-esok orang tak undi dia. Kalau jika sekiranya benar seperti sedemikian, saya rasa mereka ni tak boleh jadi ahli politik lah. Nyaya rakyat kan. Jadi mereka tak sangka lah perkara demikian. Zul. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam blok terakhir Dialog 3 Penjuru. Datuk Seri tadi menyebut bahawa rakyat ini mudah dibeli dengan wang ringgit. Itu satu perkara yang kita tak suka untuk dengar. Tapi adakah itu realiti yang berlaku? Saudari Idin ada nak menambah itu, silakan. Sebab saya sangat setuju dengan banyak yang diperkatakan oleh Datuk Akbar. Dan tetapi saya rasa kita harus lebih yakinlah dengan kematangan masyarakat kita. Kita jangan lupa bahawa pada tahun 2018 kita telah cuba mengubah sistem kita. Dengan mengundi dan cuba mengubah sistem politik, bukan sesuatu yang senang ya. Dan saya rasa ia tidak berjaya hasil daripada budaya politik kita. Tetapi saya rasa memang ada segelintir pihak yang masih terbuka lah dengan budaya membeli undi ini. Tetapi kebanyakan memang ada demographic shift dan kita harus membina dari situ ya. Bagaimana kita dapat merubah dan menimbulkan satu sistem yang jauh lebih terbuka dan proses demokrasi yang konsultatif. A consultative democracy harus timbul daripada bencana ini. Ya, satu yang saya sangat yakin ialah keupayaan masyarakat di akar umbi untuk mengatasi sekatan kaum dan agama ya. Misalnya mengumpul di Gurdwara, mencuci kuil Hindu dan sebagainya oleh anak-anak murid dari IIU, dan naratif yang lama oleh mereka yang mengatakan bahawa tidak boleh menyekat di sini dan situ, ini halal itu haram. Rakyat jelata tidak terpedaya lagi dengan itulah, dan mengatakan bahawa ini bencana dibawa oleh Tuhan dan sebagainya. Orang semua sudah sedar ini adalah bencana yang disebabkan oleh human agency ya. Dan saya rasa tetapi di pihak atasan itu, di pihak politik, mereka tidak tahu naratif yang lain Zul. Ini yang mencabar. Jadi kita harus membuka ruang saluran
untuk keluhan dan tuntutan rakyat itu benar-benar dapat dikendalikan ya dengan saluran yang betul. Cuma aku saya masih lagi menyalahkan individu bukan sistem. Sebab ini adalah ahli politik yang kerja mereka adalah kepentingan sendiri. Ini masalah. So you letak sistem apa, tak apa. Plato pernah mengatakan bahawa apa sistem, sama ada demokrasi, autokrasi sebagainya, tetapi bila ada pemimpin yang bagus boleh kontrol. Itu sebabnya kalau cakap ni mungkin orang tak suka. Semasa di Iraq dulu dia boleh kontrol Iraq sebab Saddam Hussein kan. Seorang pemimpin walaupun banyak negatif tetapi pemimpin dia boleh kontrol negara. Walaupun ada kelemahan sana sini, semua pemimpin ada lemah. Tetapi ini menunjukkan bahawa ini adalah individu. Sesuai buah negara itu ada nama, kenapa? Pemimpin. Sebuah negara dulu dia boleh attack negara mana dan membesarkan empire dia adalah pemimpin. Kita Tapi belum Datuk ada. Seri, integriti itu juga perlu dijunjung oleh rakyat sendiri. Kalau tidaklah kita ada buat kenyataan bahawa rakyat mudah digula-gulakan dengan Betul. uang RM100, RM200. Betul. Kalau ikut kriminologi, crime is learned. Kalau ikut teori Freud, dia ada 3. Iaitu dia opportunity, peluang, iaitu ahli politik. Yang kedua ialah pressure kerana kita tak ada duit dan sebagainya, ataupun orang politik ada peluang-peluang keemasan, dan rationalization. Rationalization ni makna rakyat akan tengok kalau Perdana Menteri, contohlah Perdana Menteri Thai makan duit, maka menteri ikut, kenapa aku tak boleh makan? Dan lepas tu kalau menteri makan duit, KSU tengok, kenapa aku tak boleh makan duit? Kalau aku tak buat, semua orang buat dan sebagainya. Ini adalah rationalization yang akan diikuti. Crime is learned. Dia dalam teori jenayah ni ada 2 saja. Faktor genetik, keturunan, ataupun faktor environmental. Tapi dari segi rasuah ni, dia bukan genetik. Dia bukan kita beranak, kita terus jadi jahat, jadi rasuah. Kita dipelajari, kita diajar untuk ambil duit. Tetapi kadang-kadang faktor genetik itu, yang memang orang kuat macam ni, mungkin kalau kita percaya dari segi apa kita makan, apa kita jadi kepada anak tu, itu akan menambahkan lagi kepada kita untuk melakukan sesuatu. Akhirnya nanti kita mungkin berbaki tak lebih daripada beberapa puluh jam untuk melangkah ke tahun 2022. Kita meninggalkan 2021 ini dengan begitu, saya rasa cukup mencabar, begitu jerih, dan kita, siapa yang melangkah dengan baik adalah survivor yang sebaiknya di Malaysia ini. Tapi banjir juga mengajar kita bahawa banyak wira yang tidak didendang dan juga nilai-nilai dan juga sifat-sifat kemasyarakatan yang perlu diraikan. Keutuhan resilience rakyat Malaysia itu. Ada yang kata bahawa dengan dengan ketidaktentuan dan juga cabaran yang kita hadapi, mungkin di setengah negara kita mungkin dah melakukan keganasan. Itu tidak berlaku di Malaysia. Malah krisis menyerlahkan sisi terbaik rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Bagaimana itu perlu dijadikan panduan dan perlu dipegang oleh rakyat Malaysia dalam mendepani tahun 2022. Saya mungkin mulakan dengan saudara Faizal dahulu. Baik, saya setuju memang kita tinggal hanya baki beberapa jam untuk melangkah ke 2022. Dan kita mengharapkan bahawa tahun 2022 adalah tahun yang lebih baik kerana kita telah pun melalui satu situasi yang amat mencabar tahun 2021 dengan COVID-19, kemudian bencana banjir yang sebenarnya harus mengejar kita. Dan itu juga bila kita sebut tentang 2021, tetapi walaupun penuh dengan cabaran, saya fikir penting untuk kita jelaskan bahawa ia adalah suatu dari perspektif rakyat. Bagi saya, tahun 2021, ia adalah sesuatu yang memberi gambaran bahawa rakyat semakin matang. Matang 3 perkara. Yang pertama, matang dari segi susunan keutamaan, perkara mana yang harus diberikan. Kalau kita lihat dalam konteks COVID-19, saya fikir rakyat bukan hanya NGO tapi juga rakyat individu yang boleh organize diri mereka ini memberi bantuan kepada masyarakat, mengumpul dana jutaan ringgit untuk equipment hospital. Kadang-kadang ada yang jahit daripada kerajaan sendiri, termasuk juga dengan bencana banjir. Jadi ini satu benda yang positif bagi saya, menunjukkan kematangan rakyat untuk menyusun keutamaan. Dan yang kedua, kematangan rakyat dari segi mengkritik. Rakyat hari ini semakin celik, semakin tahu apa kelompongan-kelompongan kerajaan dan juga pentadbiran. Saya ambil contoh dalam konteks banjir hari ini. Kita bukanlah ingin menyalahkan NADMA ataupun menyalahkan sesiapa. Tapi bagi kita, isu yang besarnya ialah koordinasi. Seperti mana yang disebut oleh Menteri Alam kita yang mengatakan bahawa Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan arahan, amaran dan sebagainya. Kita harus faham bahawa ia tidak boleh amaran itu dikeluarkan dalam bentuk satu hala.
Tapi ia harus ada koordinasi dengan MKN, ada koordinasi dengan Menteri Kabinet. Apa benda yang perlu diberikan keutamaan dari segi kesiapsiagaan rakyat. Sebab saya fikir amaran banjir dan sebagainya, rakyat pun tidak semua yang ketahui, tidak semua sampai kepada rakyat. Dan sebab tu dalam konteks ini, bagi saya, kalau sebut tentang agensi kerajaan, perlu untuk di masa akan datang diwujudkan advokasi ataupun mungkin kempen TOT, training dan sebagainya untuk rakyat bersiap siaga menghadapi banjir. Apa kit-kit sesuai. Jadi ini saya fikir solusi yang harus kita laksanakan menjelang 2022. Bermaksud lepas ni kalau berlaku banjir, rakyat sudah tahu apa yang perlu dibuat dari segi yang tadi disebut TOT. Dan hari ini juga, zaman hari ini ialah zaman data. Saya fikir Jabatan Meteorologi dan sebagainya harus memanfaatkan artificial intelligence, data dan sebagainya. Kerana hari ini bila sebut tentang taburan hujan, insya-Allah kalau kita bersedia dengan data-data yang ada, kita boleh lebih bersiap siaga. Okey, dan yang ketiga tadi kematangan rakyat ialah dari segi kematangan rakyat untuk organize themselves. Dan juga seperti mana disebut, dia hari ini bukan hanya NGO, bukan hanya rakan sekerja, mungkin keluarga. Kita juga ada individu kita ada Abang Viva, kita ada Muhammad Syukur yang OKU dan sebagainya. Mereka ini keluar tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, turun untuk membantu mangsa banjir. Dan mereka boleh organize themselves. Maksudnya tanpa menunggu arahan daripada kerajaan. Dan inilah yang saya fikir aspek positif. Dan sebenarnya ini memberi gambaran bahawa rakyat semakin matang. Rakyat semakin matang untuk mencari solusi dan rakyat semakin matang untuk mengkritik kerajaan. Dan itu juga kalau ditanya kepada saya, sebab tu penting saya ulang diwujudkan apa yang disebut sebagai satu konsep baru dalam konteks inovasi. Demokrasi itu sendiri harus bersifat inovasi kerana demokrasi pilihan raya ini sebenarnya ratusan tahun saya fikir daripada dulu lagi zaman British dan sebagainya, dan ia bukanlah solusi yang terbaik. Satu akhir sekali, untuk mengelak daripada muaknya rakyat khususnya anak muda terhadap sistem politik hari ini, perlu diadakan ataupun diwujudkan yang kita sebut sebagai deliberative demokrasi, konsultatif, lebih kepada consultation. Kerana kalau tidak diperbaiki, kita khawatir rakyat terus defisit kepada sistem politik sedia ada. Dan itu antara faktor kenapa kita yakin bila sebut tentang deliberative demokrasi perlunya ada seperti yang disebut Better Malaysia Assembly dan sebagainya, supaya kita tidak lagi terperangkap dengan politik representatif. Kita jelak dengan politik bersifat representatif, politik persaingan merebut undi yang hanya berasaskan kepada popular, tetapi solusi kepada rakyat masih lagi gagal untuk dapat dilihat. Tapi rakyat juga penting untuk berpartisipasi sama dalam proses ini. Betul. Ya. Yeah. Okey, Datuk Seri Akbar Sata, mungkin bagaimana kita melihat bahawa krisis menyerlahkan ataupun memberikan refleksi yang terbaik apa yang kita ada pada hari ini sebagai rakyat Malaysia. Namun itu tidak boleh dipandang enteng oleh mereka yang berada di atas. Benar rakyat boleh melakukan semua, tetapi mungkin polisi dan juga dana itu datangnya daripada mereka. Akhirnya itu perlu dilakukan. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana kita memandang ke hadapan? Yang pertama, seperti nyatakan tadi lah, selain daripada rakyat kita yang bijak, bagus seperti nyatakan, ahli politik kena berbuat demikian jugalah kan. Dan yang kedua, kita nak melihat kepada selesaikan isu political stability ni. Selagi tak stabil politik kita, selagi itulah masalah goncang. Yang kedua ialah ekonomi lah. Keadaan ekonomi rakyat pun gusar, masalah je. Dan kita dapat bahawa banjir saja dikatakan kita rugi lebih kurang 20 bilion. Itu minima 20 bilion. Dan satu lagi sudah tentu seperti yang tadi, sepatutnya di pejabat daerah kan, kalau nak katakan di Selangor tu mereka tak ada pengalaman, tidak seperti di Kelantan, di Pahang sebagainya, tapi pegawai daerah ni pernah ataupun pegawai kerajaan lain kan, di Pahang dan sebagainya, mereka ni telah bertukar dan biasa bekerja di Pahang, mungkin ada pengalaman. Jadi pejabat daerah ni mesti ada emergency punya ni lah, maknanya kita kena berhati-hati. Satu lagi seperti nyatakan tadi, OGP, iaitu Open Government Partnership hendaklah diteruskan oleh kerajaan, tetapi kerajaan hendaklah berusaha kerana ada kriteria-kriteria untuk kita memasuki dalam OGP ni, Open Government Partnership, yang mana kita boleh dapat bantuan bukan saja menginstitusikan NGO dan juga civil society dalam kerajaan dalam membuat segala polisi
dijemput NGO dan sebagainya, dan yang kedua dia lebih mantap, dan yang ketiga sudah tentu dengan ada kontak-kontak di luar negara ni daripada software sebagainya seperti yang saya tulis dalam akhbar tu, iaitu di UK sendiri yang mana dia dapat menyelesaikan masalah banjir kerana menggunakan sistem-sistem aplikasi dan sebagainya. Begitu juga di negara lain. Satu lagi yang paling mustahak ialah saya nak tambah sikit ya, isu integriti tadi. Betul Zul kata selain daripada ahli politik integriti ini, kita sendiri hendaklah juga kekal kita integriti. Maknanya mungkin kita kena cari sebabnya seperti yang tadi daripada rumah lagi, daripada parenting dan sebagainya. Maknanya bukan saja integriti ini hanya hendak berada di atas, tetapi juga daripada bawah. Tapi itulah sebagai orang yang dewasa, hendaklah kita tunjuk contoh baik. Itu akan memberi faedah yang banyak kepada negara lah. InsyaAllah. Kalau tidak, saya rasa 101 tahun lagi pun terpaksalah kita kalau duduk macam ni, kalau kita tidak berubah, saya rasa kesian kepada anak cucu kita lah. Maknanya kita perlu. Sebab saya dapati bahawa kalau nak kata anak muda ni bagus pun tak boleh juga. Sebab tangkapan SPRM, 44% adalah budak-budak muda. Umur daripada 29 tahun kepada 39 tahun. Jadi puak-puak ni akan jadi Perdana Menteri sebagainya. Jadi maknanya sekarang ni kita kena atasi masalah ni. Geng-geng muda ni pun. Sebab dia tengok orang tua-tua, geng-geng saya ni kan. Geng-geng Gen Y, Gen X kan sebelum ni. Jadi kalau kita juga terlibat dalam kegiatan rasuah dan juga salah guna kuasa, jadi dia ikut. Dan ini menyebabkan dia tu. Sebab saya diberitahu bahawa pegawai baru baru kerja pun pakai jam mahal, kereta besar sebagainya dan sebagainya. Tak apalah kalau isteri dia kaya, itu lain cerita. Tapi kebanyakan daripada mereka telah lebih melakukan sesuatu yang tak baik lah. Berbalik kepada integriti dan juga itu yang perlu dimiliki oleh semua orang, semua masyarakat di situ. Saya ada baki lebih kurang 4 minit. Saudara Idin mungkin dapat memberikan rumusan dan juga melihat kepada sisi terbaik yang kita ada oleh rakyat Malaysia ketika krisis ini, dan bagaimana nilai dan juga sisi positif itu perlu digembling untuk kebaikan, bukan dimanipulasikan demi sokongan contohnya, dan juga bagaimana kita mampu bergerak ke hadapan untuk bergerak sebagai satu negara bangsa atau bangsa Malaysia yang baik. Seperti yang dikatakan pada awal sesi tadi, saya rasa kewibawaan moral itu sudah hilang lah pada mereka yang berada di kuasa pusat itu. Saya setuju dan juga dengan Dato' Akbar bahawa kepimpinan itu sangat penting. Tetapi dalam politik kudalia kita ni yang berterusan selama hampir dekat, bukan saja 2 tahun hampir dekat 4 tahun ini, politik kudalia ini berleluasa, dan saya rasa kadang-kadang sistem itu boleh menjadi raksasa dan memakan pemimpin itu di tahap atas. Saya rasa kita berada di tahap itulah. Tetapi kalau ada kebaikan, memang bencana ini sangat-sangat dahsyat, tetapi ada juga cahaya, terutamanya di tahap masyarakat lah, bahawa mereka punyai keupayaan untuk berkumpul, bersatu padu, bergotong royong dan sebagainya. Ini sangat meyakinkan, tetapi saya sangat setuju dengan saudara Faizal bahawa langkah-langkah utama harus diadakanlah supaya satu konsultatif proses dapat berlaku dan dikendalikan. Dan sekali lagi saya ingin, ini adalah masalah budaya Kita tidak boleh memperkecilkan peranan budaya, satu benda yang agak abstrak tetapi yang banyak mempengaruhi kelakuan dan tingkah laku kita. Dan budaya mediocrity yang sangat lesu dan malas dan sebagainya sudah menjadi perangkap. Dan yang sangat penting adalah proses consultation kerana kita juga mengalami kesakitan buah fikiran kita lah di satu negara di mana pemikir dan pengkaji dan orang yang bijak di merata dunia di dunia kesihatan, kejuruteraan dan sebagainya, di alam pemikiran, tetapi tidak masuk dalam sistem kita. Ini adalah krisis tidak ada consultation, dan saya setuju dengan Dato' Akbar, sangat setuju bahawa kita sekarang ni merupakan satu budaya yang bermesyuarat untuk mesyuarat lagi.
dan we are not capitalizing on our abilities. Jadi saluran itu harus diwujudkan, tetapi saya masih percaya bahawa secara langkah pertama satu Suruhanjaya harus diwujudkan untuk menelitilah kecurangan di tahap yang paling rendah di setiap daerah yang dilanda banjir ini. Saudara Idin, paling mudah sebagai seorang rakyat, sebagai individu melangkah ke tahun 2022 dengan mengambil kira kepayahan cabaran banjir ini. Apa yang kita boleh lakukan secara personalnya, kalau secara mudahnya? Kita harus yakin kepada kebolehan kita untuk beroperasi dan berfungsi sebagai satu masyarakat yang tak memerlukan orang-orang politik untuk mengangkat kita. Ini adalah ajaran yang utama yang harus kita pegang dan consolidate di kalangan kita. Terima kasih Saudara Idin, terima kasih kepada Datuk Seri Akbar Sata, terima kasih Saudara Faizal kerana sudi bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru edisi hujung tahun yang terakhir untuk tahun 2021. Semoga malapetaka yang berlaku dengan banjir ini dapat mengajar kita ataupun memberi iktibar kepada mereka yang sepatutnya bertanggungjawab untuk melakukan kerja yang lebih baik. Semoga tahun 2022 membawakan sinar harapan yang sebenarnya baik untuk kita. Sekian sahaja Dialog 3 Penjuru untuk tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.